أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para pelajar mu'allaf yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Mudah-mudahan insya-Allah segala nikmat tersebut kita syukuri dan juga menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kali ini saya akan sambungkan lagi bacaan buku daripada buku teks Mu'allaf Selangor, ilmu Tauhid untuk tahap yang pertama, yang merupakan silibus untuk pelajar-pelajar Mu'allaf yang saya kendalikan di kelas Wadu'ain Mu'allaf di Masjid Al-Falah USJ 9. Semalam sesi sebelum ini kita dah berbicara mengenai siapa kita, man nahnu uawi, yang mana kita dah masuk pada hujung bab, akhir bab. Sepatutnya sesi sebelum ini habiskan, tapi terlepas pandang. Yang mana soalan yang terakhir iaitu kenapakah manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam siri sebelum ini saya dah sebut, iaitu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kita dijadikan, kepada tanah kita dikembalikan, dan daripada tanah juga kita akan dihidupkan semula. Dan juga ayat Quran yang lain, wa ilaihi turja'un wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Itulah ada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala hidupkan semula kita selepas kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia ini. Manusia akan dibangkitkan semula, yang pertamanya untuk disoal dan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal perbuatannya di muka bumi, iaitu yang mendapat balasan setimpal dan seadil-adilnya daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala perbuatan yang dilakukan di dunia. Apakah hisab tersebut? Hisab tersebut bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan dalam syurga Allah. Saya dah jelaskan pada siri ini istilah syurga, neraka dan sebagainya. Manakala bagi orang yang kufur, orang yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang menduakan, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal selama-lamanya di sana. Ada beza syurga, ada beza neraka. Maka kita sebagai seorang Islam, maka kita mestilah bercita-cita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa sekali-kali nak rasa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka Allah Subhanahu wa taala ini paling contoh biasa saya sebut dalam kelas saya, buka api dapur, cuba letak jari. Kalau rasa panas, maka itu adalah sikit sangat, tak nak ukur pun daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rasa sejuk, kalau tak rasa apa-apa, go on lah. Tak ada siapa boleh nak larang dah. Okay. Firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kenapa manusia dibangkitkan ini, iaitu inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya kepada kamilah mereka kembali, kemudian bahawasanya kewajipan kamilah untuk menghisab amalan mereka. Surah Al-Ghashiyah ayat 25 dan 26. Dan kemudiannya untuk siri yang ketiga ini, maka insyaAllah kita masuk ke topik baru, ke tajuk yang baru, iaitu tajuk yang kedua, keperluan manusia kepada agama. Bila sebut agama, ia adalah secara universal agama. InsyaAllah kita akan bentangkan nanti berkenaan dengan agama-agama. Keperluan manusia kepada agama. Soalan yang pertama, apakah fitrah manusia? Fitrah manusia adalah seperti mana menurut Maslow.
kajiannya pada 1954. Manusia mempunyai keperluan ataupun fitrah yang perlu dipenuhi, bermula dari yang paling asas keperluan hayat, keselamatan, kasih sayang, penghormatan diri, hinggalah kepada penyempurnaan kendiri, iaitu kesempurnaan untuk keperluan hidup kita, kahwin ke dan sebagainya, ke makan dan sebagainya. Di sini dalam buku teks ni dia tulis, dia ada sediakan juga gambar rajah hierarki Maslow seperti piramid. Okey, yang saya sebut tadi lah, yang mana di ranking yang paling bawah sekali iaitu fisiologi, bernafas, makan minum, tidur, hubungan seksual, homeostasis, perkumuhan, itu kita makan betul ada keluar. Kemudiannya yang atas sikit, keselamatan, kejaya, kesihatan, harta benda, jaminan masa depan. Kemudiannya yang atas lagi, cinta, rasa dipunyai, persahabatan, kekeluargaan, intimasi seksual. Kemudian atas lagi padanya harga diri, keyakinan terhadap diri sendiri, pencapaian rasa hormat. Manakala yang atas lagi dari segi konsep piramid dia ini, iaitu mengenal upaya diri, iaitu nilai moral dan juga kreativiti. Itu adalah dari segi kajian Maslow 1954. Manakala dari segi apa yang Islam ajarkan kepada kita, kita ada maqasid syar'iyyah, iaitu matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan atau fitrah umat manusia, merangkumi 5 perkara. Yang pertamanya adalah hifzuddin, memelihara agama. Yang kedua adalah hifzu an-nafs, memelihara jiwa ataupun nyawa. Yang ketiganya adalah hifzu al-aql, iaitu memelihara akal. Yang keempatnya hifzu an-nasb, iaitu memelihara keturunan. Dan yang kelimanya adalah hifzu al-mal, memelihara harta. Islam mengakui dan menjamin keperluan asas hidup manusia seperti makan, minum, kejaya, kesihatan, berkeluarga dan sebagainya. Maksudnya Islam tak halang perkara-perkara tersebut sebab Islam berdiri atas fitrah. Akan tetapi semua tersebut adalah bergantung ataupun berdasarkan kepada ataupun berlandaskan kepada maqasid syariah yang 5 yang saya sebutkan tadi. Contohnya adalah kalau kita contohnya untuk orang Islam, contohnya nampak arak tu sedap, tapi kita ada maqasid al-aql, iaitu menjaga akal. Mana kita kalau minum arak akan merosakkan fikiran, maka kita tak boleh. Macam mencuri akan merosakkan harta benda. Macam berzina merosakkan keturunan, dan itulah yang syirik kepada Allah dan sebagainya. Itulah nak katanya maqasid syariah yang menjadi pegang pada diri kita untuk kita bawa hinggalah ke pada akhir usia kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalt wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arash yang agung. Surah At-Taubah ayat 129. Ini ayat masyhur ni, iaitu sebelum ayat ini, iaitu laqad ja'akum, menceritakan tentang kehadiran ataupun kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas itu dah cerita pasal Nabi Muhammad, maka Allah turunkan ayat fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Maknanya dah cerita dah Nabi Muhammad ni macam mana dan sebagainya. Maka sekiranya dakwah itu disampaikan, mereka yang mad'u, mereka yang dapat dakwah tersebut berpaling daripada beriman kepada Allah, maka cukup untuk Nabi Muhammad sebut faqul hasbiyallah, cukuplah bagi Allah sebagai Tuhan kita lah. Kemudian soalan yang kedua, apakah itu agama?
Agama menurut definisi umum bermaksud kepercayaan, ideologi, anutan dan pegangan hidup. 4 perkara ini itu kepercayaan, ideologi, anutan dan pegangan hidup. Sebahagian agama yang ada di muka bumi ini mempunyai nama masing-masing disandarkan kepada nama pengasasnya, seperti iaitu agama Masihi yang disandarkan kepada Al-Masih pengasasnya. Kemudiannya agama Buddha disandarkan kepada nama Gautama Buddha. Kemudiannya agama Zoroastrianism yang mana pengasasnya adalah Zoroaster. Kita kena google lah Zoroastrianism ni macam mana cara dia dan sebagainya. Al-Masih kita dah tahu iaitu agama Kristian. Ada orang kata berbeza agama Kristian dan Nasrani. Ada orang kata sama je, Nasrani itu Arab, Kristian itu bahasa Englishnya. Kita wallahu alam lah bagaimanakah perbezaan kedua ini. Cuma kita yakin dan cuma kita pasti, kita tahu bahawa Kristian juga daripada Al-Masih, manakala Nasrani juga Al-Masih. Cuma Nasrani ini adalah agama yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Agama-agama tersebut diasaskan dengan akal fikiran manusia semata-mata. Agama Islam tidak disandarkan kepada mana-mana pengasas, individu yang khusus atau umat yang tertentu. Nama Islam itu sendiri menunjukkan sifat yang khas yang terkandung dalam perkataan Islam itu sendiri. Kat sini dalam buku ini ada satu poin kat bawah tulis, Islam adalah ad-din, iaitu satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh, merangkumi urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan alam. Soalan yang ketiga, mengapakah manusia memerlukan kepada agama? Sebut tadi, bila sebut agama, dia adalah kepercayaan, ideologi, anutan dan pegangan hidup. Bentuk agama ini, tiada agama yang menggalakkan kepada keganasan. Semua agama menggalakkan kepada keamanan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan dan juga yang bersifat positif yang lain. Manusia memerlukan agama kerana agama dapat menjadikan hidup manusia berguna dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya sebut tadi lah, agama adalah menggalakkan kepada keamanan, kebahagiaan, keselamatan dan lain-lain. Yang keduanya adalah agama membimbing manusia yang bersifat lemah dan lupa bagi mengetahui hakikat alam akhirat. Setiap agama, dalam kelas saya tanya yang Kristian, yang Buddha, yang Hindu, masing-masing kebanyakannya mempercayai selepas kematian. Akan tapi masing-masing ikut kepercayaan masing-masing, cuma berbezalah dengan apa yang Islam, yang kita sebagai seorang Islam anuti dan percaya dan yakin. Mereka dengan keyakinan mereka lah, kita dengan keyakinan kita. Kemudiannya agama mendatangkan ketenangan dan keamanan bagi yang menjadikannya sebagai panduan dan juga cara hidup. Bagi mereka betul-betul yang beragama, maka dia akan tenang dan yakin. Sebab itu juga sama juga, kita juga sebagai seorang Muslim juga ada juga yang mana maikatnya agama Islam tapi tak seperti Islam. Sama jugalah sebenarnya untuk agama-agama lain juga, ada yang memang dia agama dia macam tu tapi dia tak pernah mempraktikkan. Semua itu adalah bukan masalah agama, tapi masalah individu ataupun manusia itu sendiri. Cuma bila dia beragama, maka dia akan rasa tenang dan juga rasa aman dengan agama yang dia pilih tersebut. Agama menjadi pemangkin kepada pembangunan manusia dan menjadi asas kepada ketamadunan sesebuah masyarakat. Juga agama juga sebenarnya bukan penghalang kepada kemajuan, kemodenan dan juga ketamadunan sesebuah
negara dan sebagainya. Seperti contoh Islam juga walaupun kita nampak Islam tu halang dan sebagainya, akan tapi ketahuilah bahawa sebenarnya Islam ini adalah memberikan kemajuan yang sepenuhnya, kebebasan yang sepenuhnya kepada kita untuk kita nak maju macam mana. Akan tetapi kita terikat dengan maqasid syar'iyah yang saya sebutkan tadi, dan ketahuilah semua agama juga akan terikat dengan apa yang dilarang oleh agama masing-masing dan juga dibenarkan oleh agama masing-masing. Contohnya, kita nak maju, kita orang kaya tak bolehlah ambil duit orang miskin, tak boleh rampas, tak boleh tu dan sebagainya. Bila dah macam tu, orang kaya rampas orang miskin simpan dendam. Maka bila dah sama-sama berdendam sama sendiri, macam mana nak maju? Maka orang miskin akan kumpul mereka-mereka yang terlibat pergi rompak rumah orang kaya. Begitulah seterusnya, duduk pusing-pusing 360 sama sahaja. Tapi bila dah ada agama, maka insya-Allah agama tersebut menjadi pemangkin asas dalam diri kita untuk kita maju lagi setingkat sebagainya hinggalah ke akhir usia kita. Itulah 4 kepentingan agama kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dengan tiada sebarang hikmah tujuan pada ciptaan itu, dan kamu pula menyangka tidak akan dikembalikan kepada kami. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Ayat ini nak beritahu kepada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada tujuan dia. Tujuan dia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk menyembahku. Dan juga macam mana kita hidup kat dunia, kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugalah kita pun, kalau ikut analogi kepada kita manusia ini, kita buat sesuatu pun semua ada tujuan. Kita buat kursi nak duduk, kita buat kereta nak pandu, kita buat pinggan nak letak nasi, nak letak lauk dan sebagainya. Begitulah perkara-perkara lain. Kita buat perkara tersebut tak ada pernah pun kita, orang kata apa, buat sia-sia, tapi ada tujuannya. Melainkan kita memang suka membuang masa sia-sia sebagainya, itu lainlah. Tapi ada orang yang memang jenis pencipta, dia suka buat sesuatu, maka dia buat tersebut ada target dia, ada tujuan dia, nak jual ke, nak guna sendiri ke dan sebagainya. Itu manusia, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha hebat, yang maha kuasa. Dia menciptakan kita. Kita sendiri pun tak boleh nak cipta diri kita, maka apatah lagi lah benda-benda yang lain. Maka itulah sifat kita, sifat lemah. Maka kena ingatlah, kita diciptakan oleh Allah ini ada tujuan yang bukannya sia-sia. Sebagaimana surah Al-Mu'minun ayat 115. Manakala ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu, mengikhlaskan dirimu ke arah agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada agama Allah itu, iaitu agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Ar-Rum ayat yang terakhir, ayat yang ke-30. Soalan yang keempat, bagaimana keadaan kehidupan manusia tanpa pegangan agama? Manusia tanpa agama, pertamanya hidup tanpa tujuan dan panduan serta menuju kepada kesesatan. Contohnya, kita beli barang, kita tak baca buku manual dia. Contohnya dekat saya ni tengah pegang manual, tak baca buku manual dia, maka kita akan mereka-reka tanpa arah tuju. Beli kereta tapi tak baca manual dia, maka nak isi minyak ke kontang kanting, kat mana nak buka dan sebagainya. Beli kereta lupa baca manual gear dia, macam mana nak buka gear dia, lock ke dan sebagainya. Maka itulah kita dengan agama, seperti mana kita dengan manual. Tanpa agama, kita akan sesat, kita akan hidup tanpa tujuan. Bila tanpa tujuan, maka kita boleh anggap kita juga sebagai
haiwan ternakan. Sebab mereka hidup, mereka Allah tak bagikan akal kepada mereka untuk fikir tujuan apa hidup dan sebagainya. Tapi bezanya, mereka ini, haiwan ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keduanya, tanpa agama ini manusia akan terlalu bebas dalam mengamalkan kehidupan seharian. Tak ada had, tak ada limit, nak buat apa buatlah dan sebagainya. Haruan makan anak, anak makan haruan dan begitulah. Seterusnya, curi duit ini, aku ambil duit ini dan sebagainya. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin dan sebagainya. Begitulah bila tanpa agama. Ada yang nasyid dulu, tanpa agama manusia. Itu nanti saya di Google kan, saya cari lirik dia. Kita menyanyi bersama-sama insya-Allah siri selepas ini. Kemudian yang ketiganya, tanpa agama manusia tidak dapat meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan yang tulus dan murni. Yang mana kita juga biasa baca buku sejarah Arab zaman jahiliah sebelum datang Islam, bagaimana mereka gelap zaman kegelapan. Tak ada sebaran yang murni pada masa tersebut, kecuali beberapa lah yang mana kita boleh baca buku sejarah dan sebagainya. Bila Nabi Muhammad SAW, maka nampak cahaya di sana yang dibawa oleh baginda. Kemudiannya yang keempatnya, manusia tanpa agama ini akan mewujudkan jurang perbezaan di antara setiap individu serta memecah belahkan masyarakat. Saya sebut tadi juga, bila dah tanpa agama ini, orang kaya ambil duit orang miskin susah pergi curi duit orang kaya, begitulah duk pusing-pusing, maka pecah belah, tak boleh nak bersatu padu, masing-masing simpan dendam antara sama sendiri. Sama jugalah, itu tak masuk lagi yang takut kena bunuh dan sebagainya. Itulah bila tanpa agama. Firman Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surah Taha. Ayat selepas dia ni, Allah ceritakan kepada kita, mereka ini, mereka yang dibangkitkan adalah mereka yang ingkar kepada Allah ini. Kemudiannya masa keadaan mereka buta ni, mereka sebut, mereka tanya, ya Allah, qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan masa kat dunia aku celeh, aku lihat, aku nampak dan yang lain-lain. Itulah katanya, bila dah tak nampak cahaya keimanan dan tutup terus mata, tutup terus macam ni kepada dakwah Islam, maka begitulah. Perkara-perkara ini, bila sebut tauhid ini adalah berdasarkan kepada keyakinan dan juga keimanan kita. Kalau kita yakin perkara tersebut berlaku, maka kita akan beriman dan percaya sepenuhnya. Tak ada siapa pun boleh nak bantu kita, cuma hati kita. Macam mana nak didik hati? Didik hati pertamanya jaga solat, sentiasa bersedekah, bayar zakat, buat baik dan sebagainya. Jaga hati juga iaitu dengan menjaga pemakanan, dengan menjaga pergaulan, dengan menjaga akhlak dan juga perkara-perkara mahmudah yang lain, dan tinggalkanlah sifat-sifat mazmumah. Maka insya-Allah dengan demikian, maka kita akan sentiasa rasa aman damai dan kita sentiasa bersyukur dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukuplah untuk siri yang kali ini. Insya-Allah kita sambung lagi. Ada peluang rezeki saya sambung lagi. Mudah-mudahan insya-Allah dalam masa PKP ini sama-samalah kita sentiasa tambahkan ilmu pengetahuan, di samping kita tambahkan berat timbangan badan kita. Nak masuk Ramadan ini, mudah-mudahan insya-Allah kita sudah pun bersedia train kita punya perut dan sebagainya. Walaupun dah musim PKP, tapi tak nak Ramadan tetap Ramadan. Walaupun tarawih kena buat kat rumah, tapi Ramadan tetap Ramadan, wajib berpuasa bagi mereka yang mampu.
untuk yang lelaki selamat menjadi imam tarawih, untuk yang perempuan dan juga mereka anak-anak selamat menjadi makmum kepada imam baru anda. Mudah-mudahan insya-Allah ada komplain dan sebagainya, bincanglah elok-elok, jangan terlampau kasar sangat komplain dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah peluang kita gunakan ini, peluang yang Allah bagi ini kita gunakan untuk kita lebih eratkan hubungan suami isteri, hubungan anak dengan mak ayah sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua kekal bahagia, gembira hingga ke akhir hayat, hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu saya mohon ampun, saya mohon maaf kelemahan diri saya sendiri insya-Allah. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.